Abdullah bin Umar radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ad-Dajjal akan singgah di padang tandus ini di Marqana. Saat itu, yang paling ramai pergi mengerumuninya adalah kaum wanita. Betapa kuatnya kecenderungan mereka terhadapnya, sehingga setiap lelaki akan segera kembali mendapatkan kerabatnya, ibunya, anak perempuannya, adik kakaknya, atau ibu saudaranya, lalu mengikat mereka dengan kemas bagi menghalang mereka daripada keluar pergi menemuinya. Kemudian Allah akan memberikan kekuatan kepada umat Islam untuk mengatasinya, sehingga mereka berjaya menghapuskan dia dan pengikutnya. Sehingga orang-orang Yahudi akan lari bersembunyi di sebalik batu ataupun pohon, dan batu atau pohon akan berkata kepada orang Islam, ada seorang Yahudi bersembunyi di belakangku, datanglah dan hapuskanlah dia. Hadis ini yang turut diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani rahimahullah dalam Mu'jam Al-Awsat telah dinilai sahih oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Jika kita menghubungkan hadis ini dengan Sahih Muslim 2922, topik utama perbincangan ini, kita akan mendapati dengan jelas bahawa pertempuran itu akan berlaku pada era Nabi Isa alaihi wassalam yang membawa kepada kematian Ad-Dajjal di kota Lot yang terletak 15 km dari Tel Aviv. Selain menunjukkan bahawa hipotesis satu lebih tepat, ia juga menyampaikan berita yang kurang menyenangkan, bahawa Palestin tidak akan merdeka sehinggalah saat itu. Berapa lama dari sekarang hanya Allah sahaja yang tahu. Bukan itu sahaja, kalimat mereka itu akan membinasakan segala yang mereka takluki dengan sehancur-hancurnya. Dalam ayat 7 surah Al-Isra itu, barangkali merujuk kepada kuil ketiga yang dijangka akan berjaya dibina, yang menggambarkan kemungkinan bahawa Palestin akan tewas sepenuhnya. Malah, pelan peluasan Greater Israel mungkin akan berjaya, selari dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Abu Dawud 4294. Kepesatan Baitul Maqdis adalah tanda keruntuhan Madinah. Jika itulah takdirnya, keseluruhan Palestin, Jordan, dan Lubnan, serta sebahagian daripada Syria, Irak, Mesir, dan mungkin juga Arab Saudi akan tumbang menjadi jajahan mereka. Kalau begitu, apakah keperluan untuk membincangkan dua lagi hipotesis dalam bahagian kedua? Ini kerana untuk mengatakan pertempuran dalam Sahih Muslim 2922 itu berlaku sebelum kedatangan Al-Masih alaihi salam adalah lebih kuat. Poin pertama, meskipun sebilangan ulama hadis menilai Musnad Ahmad 5353 itu sahih, namun sebilangan yang lain pula menilainya dhaif, malahan lebih ramai. Ini termasuklah Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Qisa'atul Masihid Dajjal. Bahkan Al-Hafiz Nuruddin Al-Haythami rahimahullah dalam magnum opus beliau, Majma'uz Zawaid, menilai salah seorang perawinya, Ibnu Ishaq, sebagai seorang mudallis, yakni secara umumnya difahami sebagai seorang yang menyembunyikan kecacatan sanad. Poin kedua merujuk kepada ayat 4 hingga 8 surah Al-Isra yang menggariskan kronologi kerosakan yang disebarkan oleh Bani Israel. Ayat 5 menceritakan kerosakan pertama, manakala ayat 7 menerangkan kali yang penghabisan. Namun, Allah Ta'ala tidak mengakhiri narrative section itu pada ayat 7. Sebaliknya, ia ditutup dengan amaran pada ayat 8, yang menunjukkan bahawa mereka akan kembali mengulanginya. Waktu itu, mereka tidak lagi menjadi protagonis kisah kerosakan, sebagaimana dari ayat 4 hingga 7. Tetapi hanya sebagai watak sampingan, pengikut karakter utama pembawa kerosakan yang lebih dahsyat, Al-Masih palsu. Ini menunjukkan pertempuran itu akan berlaku sebelum kemunculan fitnah terbesar di akhir zaman. Poin ketiga berpandukan Sahih Muslim 2900 yang memberitahu bahawa kita akan menakluki semenanjung Arab, kemudian Iran dan Eropah sebelum Ad-Dajjal. Sebahagian mentafsirkan penaklukan Jazirah Arab dan Parsi sudah pun terjadi,
Tetapi sebahagian lagi meyakini semua peristiwa itu akan berlaku semasa zaman Al-Mahdi. Poin keempat diperoleh dari Sahih Muslim 2944 yang mengatakan kemunculan pertama Antichrist adalah di Isfahan, Iran. Persoalannya, mengapa tidak di Israel? Ini membayangkan Israel akan menderita kekalahan dan pengusiran terlebih dahulu sebelum sang penyelamat mereka tiba. Tambahan pula pemerintahan Al-Mahdi selama 7 tahun bukanlah sekadar suatu kebetulan yang tempohnya bersamaan dengan 7 tahun kesengsaraan dalam eskatologi Yahudi. Dan poin kelima adalah sabda An-Nabi SAW yang terakam dalam Sunan Abu Dawud 2535 yang berbicara tentang kekhalifahan yang berpusat di Ardal Muqaddasa atau Tanah Suci. Ia mungkin bermaksud Baitul Maqdis. Dan mengapakah dengan kalian ini, bahawa kalian tidak mahu berjuang di jalan Allah dan membela mereka yang lemah, lelaki, perempuan, dan anak-anak yang berdoa, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari tanah penindas ini. Hantarkanlah kepada kami seorang pelindung dari sisimu, dan hantarkanlah kepada kami seorang penolong dari sisimu." Ayat 75, surah An-Nisa itu adalah jawaban kepada mereka yang bertanya, mengapa Allah tidak menolong Palestin? Ia juga mengajak kita merenungi keadaan kita, generasi Al-Wahan hari ini. Setelah mendengar khabar daripada Nabi Muhammad SAW bahawa umat ini akan menakluki Konstantinopel, para sahabat tidak sekadar bergembira dan menunggu sahaja kehadiran watak yang akan merealisasikan sabda itu. Beriman kepada takdir di hadapan, mereka mengambil langkah-langkah yang sewajarnya supaya ia terlaksana. Atas asbab usaha mereka menyatukan Jazirah Arab dan menyebarkan syiar Islam ke serata pelosok dunialah lahirnya Sultan-Sultan Turkiye, para pemimpin yang berusaha menakluki kota itu. Sehingga akhirnya Muhammad Al-Fatih pada usia 21 tahun memenuhi sabda baginda itu. Saat ini, kita sepatutnya sudah mempelajari bahawa Palestin hanya akan merdeka melalui jalan yang disebutkan dalam Sahih Muslim 2922 itu sahaja. Mencontohi keimanan sahabat kepada takdir di hadapan, kita seharusnya sudah memiliki pelan untuk menuju ke situ. Dan ia mungkin mengambil sedikit masa. Langkah pertama adalah untuk menyembuhkan umat daripada wabak lembik, Al-Wan. Untuk kembali menjadi kuat, vaksin yang diperlukan adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tauhid yang mantap dan sunnah yang tepat yang menjadi amalan hati, lidah, dan tubuh badan dalam kehidupan seharian akan mengeluarkan seseorang daripada belenggu cinta dunia dan menumbuhkan wawasan yang jauh lebih bernilai daripada sekadar cita-cita di alam fana ini. Proses penyembuhan ini memerlukan usaha yang gigih di seluruh dunia bagi menyelamatkan seramai yang mungkin dan bagi memupuk tokoh-tokoh yang mampu menggerakkan langkah kedua. Langkah kedua memerlukan para pemimpin yang unggul dalam kenegarawanan dan keagamaan untuk mengembalikan sistem kekhalifahan dan nubuwah dengan menyatukan negara-negara Islam yang kecil dan terpisah-pisah. Ini mesti dilakukan melalui kesepakatan pemerintah negara-negara Islam waktu itu, bukannya kumpulan tertentu yang mahu mengambil alih pentadbiran sedia ada. Usaha itu tidak akan berjaya melalui jalan-jalan keganasan. Ia bukan sekadar untuk memerdekakan Palestin, bahkan untuk membebaskan dunia daripada sistem politik barat yang memecah belahkan, struktur ekonomi mereka yang menindas, dan rangka sosial mereka yang terpesong. Sekecil manapun usaha kalian, ketahuilah bahawa Allah Maha menghargai dan Dia akan mengurniakan ganjaran yang besar atas pengorbanan kita yang sebenarnya tidaklah sebesar mana. Singa-singa yang lena, bangkitlah. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dan ada lagi limpah kurnia yang engkau sukai, pertolongan daripada Allah dan kemenangan yang dekat.
Sampaikanlah berita gembira ini kepada orang-orang yang beriman.